Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama dia Cikgu tahun 6. Jadi, untuk hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan modul kita, iaitu modul gerhana. Jadi cikgu dapat feedback daripada beberapa rakan kamu yang mengatakan bahawa kurang faham berkenaan dengan tajuk gerhana. Tak apa, jangan bimbang. Hari ini kita akan tengok satu persatu. Jadi, cikgu nak awak bersedia dengan modul awak dan kita akan bincang. Sambil-sambil kita bincang, kalau ada soalan yang awak salah, awak boleh buat pembetulan. Kalau betul, awak tandakan right saja. Okay, jom kita tengok modul. Okey, tajuk gerhana. Dan di sini cikgu ada bagi satu video pembelajaran dan cikgu harap awak tengok. Okey, apa itu gerhana? Ini cikgu nak bincang dengan awak pada hari ini. Jadi sebelum kita tengok jenis-jenis gerhana, kita kena tahu apa itu gerhana, apa yang menyebabkan gerhana itu berlaku dan apakah sifat-sifat cahaya yang menyebabkan berlakunya gerhana. Okey, gerhana dia ada kaitan dengan kedudukan bumi, bulan dan matahari. Tiga-tiga ni. Dia mesti kedudukan dia berkaitan dengan kedudukan bumi, bulan dan matahari dan berkenaan dengan sifat cahaya. Okey, sekarang kita tengok. Okey, gerhana ialah suatu peristiwa apabila bulan atau matahari kelihatan hilang. Tak nampak. Kita tak nampak bulan ataupun kita tak nampak matahari yang sepatutnya kita nampak pada waktu tu. Hilang dari pandangan sama ada secara keseluruhan ataupun sebahagiannya. Kita tak nampak bulan ataupun matahari. Contoh matahari kita nampak bulat penuh kan. Sepatutnya kita nampak bentuk bulat. Kemudian pada waktu tu tiba-tiba matahari nampak sebahagian sahaja. Dia tak nampak bentuk bulat, dia nampak macam bentuk macam bulan seolah-olah ada yang terlindung. Matahari dia terlindung, ada sesuatu yang melindungi matahari. Itu ialah gerhana. Kedudukan apa yang menyebabkan berlakunya gerhana ni, kita tengok di nota yang kedua. Kedudukan matahari, bumi dan bulan pada satu garis lurus ataupun sebaris menyebabkan fenomena gerhana berlaku. Jadi, kedudukan dia mesti sebaris. Matahari, bumi dengan bulan. Kalau tengok gambar rajah ni, dia duduk sebaris. Kalau dia duduk sebaris, akan berlaku gerhana. Sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dia mesti duduk sebaris. Contoh, kalau bulan duduk di sini, dia tak sebaris kan? Jadi dekat sini tak berlakunya gerhana. Dia mesti kedudukan dia sebaris. Matahari, bumi dan bulan. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Kita tengok. Sifat cahaya yang menyebabkan berlakunya gerhana, iaitu yang pertama, cahaya bergerak lurus. Kita dah belajar pada tahun 5, cahaya bergerak lurus. Dan cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Ataupun di sini kita boleh katakan kejadian bayang. Okey, jadi gerhana ni sebenarnya ada kaitan dengan sifat cahaya. Iaitu cahaya bergerak lurus dan juga cahaya tidak dapat menembusi objek legap ataupun bayang-bayang. Jadi kat sini kita tahu gerhana tu sebenarnya kejadian bayang-bayang. Boleh? Okey, sekarang kita teruskan kepada gerhana, jenis gerhana yang pertama iaitu gerhana bulan. Okey, ada dua jenis gerhana sahaja, tak ada gerhana lebih-lebih. Okey, ada dua jenis gerhana sahaja. Yang pertama gerhana bulan, satu lagi gerhana matahari. Sekarang kita tengok dulu gerhana bulan. Apakah yang dimaksudkan dengan gerhana bulan? Okey, gerhana bulan berlaku apabila ni kedudukan bumi, bulan dan matahari. Apabila bumi berada di antara matahari dan bulan.
pada kedudukan sebaris. Macam cikgu beritahu tadi, dia mesti sebaris. Kedudukan dia bumi berada di antara, di tengah-tengah macam ini. Bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan juga bulan. Jadi bumi, kita tahu bulan dia tak memancarkan cahaya, dia tidak menghasilkan cahaya. Tetapi bulan dia memantulkan cahaya matahari. Jadi kalau dalam fenomena gerhana bulan ni, bulan dia tak dapat cahaya daripada matahari. Tengok kat sini. Dia tak dapat cahaya daripada matahari sebab bumi dia lindung. Jadi kalau bulan tak dapat cahaya pada matahari, macam mana dia nak pantulkan cahaya matahari? Jadi bila bulan tidak memantulkan cahaya matahari, kita seolah-olah tidak nampak bulan. Okey, kita tengok kat sini. Bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Bumi dia lindung. Bumi dia lindung. Bayang-bayang bumi akan melindungi permukaan bulan. Tengok ni bayang-bayang lah ni. Jadi dekat bulan, kawasan yang dilindungi oleh bumi ni tak kena cahaya matahari. Bila tak kena cahaya matahari, dia tak pantulkanlah cahaya. Bila dia tak pantulkan cahaya matahari, kita tak nampaklah bulan. Okey, apa ciri-ciri gerhana bulan? Ciri-ciri gerhana bulan yang pertama, dia hanya berlaku pada waktu malam sahaja. Gerhana bulan berlaku pada waktu malam. Dan yang kedua, dia berlaku apabila fasa bulan purnama. Bulan penuh. Waktu bulan penuh tu tiba-tiba kita nampak tak ada bulan. Sepatutnya hari ni dalam kalender, contoh kalender bulan Islam 15 hari bulan, kita akan nampak bulan penuh. Tetapi pada malam ini kita tengok asal tak ada bulan. Itu menandakan malam tersebut ialah malam gerhana bulan. Jadi berlaku apabila bumi, ni kedudukanlah, bumi berada di antara matahari dan bulan. Bumi berada di matahari dan bulan. Ni. Dan bawah ni, ini dia punya fasa gerhana lah. Gerhana penuh macam ini, maksudnya kita terus tak nampak bulan. Gerhana separa dan juga ini pun gerhana separa. Okey, ada formula dia macam mana nak menghafal gerhana bulan. Okey, gerhana bulan formula dia mata bumi bulan. Okey, ini awak perlu hafal, iaitu kedudukan matahari, bumi dan bulan ketika gerhana bulan. Mata tu apa? Jadi mata tu matahari lah. Bumi, iaitu bumi berada di tengah-tengah, dan bulat ni ialah bulan. Kan? Okey, jadi untuk gerhana bulan, ini yang awak perlu hafal dan perlu ingat. Formula dia mata umi bulat. Okey, jadi itu ialah penerangan berkenaan dengan gerhana bulan. Sekarang kita pergi tengok gerhana yang seterusnya, iaitu gerhana matahari. Okey, sama juga gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang berbezanya ialah kedudukan dia. Kita tengok. Dan juga gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi pada kedudukan sebaris. Dia mesti sebaris. Jadi penerangan dia, bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Yang tengah-tengah ni bulan. Tadi bumi dia halang cahaya matahari daripada kena bulan. Sekarang bulan pula yang halang cahaya matahari daripada kena bumi. Jadi pada ketika itu, bayang-bayang bulan melindungi permukaan bumi. Tengok ni. Dekat sini. Bayang-bayang bulan lah ni kat sini.
Kat situ. Okey. Apakah ciri-ciri gerhana matahari? Yang pertama, hanya berlaku pada waktu siang sahaja. Sebab matahari kan, hanya berlaku pada waktu siang sahaja dan beberapa minit sahaja. Disebabkan saiz bulan yang kecil, jadi dia lindung matahari sekejap sahaja, macam dia lalu melintas sahaja. Okey, permukaan bumi yang terlindung menjadi gelap. Di situ kita panggil gerhana penuh. Yang terlindung gelap. Di sini yang terlindung. Jadi di situ gelap seolah-olah macam malam. Macam malam. Berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. Kedudukan dia ni lah. Kedudukan dia. Okey, untuk formula gerhana matahari. Kalau tadi formula gerhana bulan, mata umi bulat. Kalau formula untuk gerhana matahari, formula dia, sekejap saya naik ke atas sikit. Mata bumi. Senang saja. Mata bumi. Mata ni apa? Mata macam biasalah, matahari. Bu ni dikira sebagai bulan. Bu ialah bulan. Bu bukan bumi Kan nanti kalau bu ni awak letak bumi, mi ni apa? Kan? Okey, jadi bu ni bulan dan mi pula ialah bumi. Jadi itu kedudukan dia. Kalau formula, kita ulang balik, formula gerhana bulan, mata umi bulat, jadi matahari, bumi dan barulah bulan. Dan untuk formula gerhana matahari, mata bumi, matahari, bulan dan bumi. Jadi bulan berada di tengah-tengah. Okey, ini peringkat gerhana matahari penuh. Ini ialah peringkat gerhana separa dan ini gerhana matahari penuh dan ini pula gerhana separa. Kalau awak tengok kat sini, gerhana matahari penuh, dia ada sebut corona. Ini bukan coronavirus Ini corona. Corona ni maksud dia gegelang. Gegelang di sekeliling gerhana matahari ketika berlakunya gerhana matahari penuh. Okey, waktu gerhana matahari penuh, sekejap saya tunjuk satu gambar lah. Cikgu buka gambar sekejap. Search gerhana matahari. Ini gerhana matahari. Cikgu gambar mana gambar corona? Ini. Keliling ini dipanggil corona. Ini yang dipanggil corona. Ini berlaku ketika gerhana matahari penuh. Gerhana bulan tak ada corona. Gerhana bulan tak ada corona. Gerhana bulan bumi betul-betul lindungi bulan, terus tak nampak bulan. Ataupun kita nampak ada cahaya sikit sahaja. Tapi untuk gerhana matahari, belakang ni kita nampak matahari. Dan di depan ni bayang-bayang bulan lah. Macam ini. Kalau nampak depan ini bulan lah ni. Bulan di tengah melintas antara matahari dan bumi. Ni bulan dia melintas. Sama juga macam gambar ni. Kalau tengok gambar ni. Tu bulan lah tu. Bulan yang bergerak tu. Dia melintas. Dia melintas. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, awak boleh search di Google ataupun tengok di YouTube kejadian gerhana matahari dan gerhana bulan. Sangat menarik. Okey, sekarang kita terus kepada soalan. Jadi bila kita dah faham berkenaan dengan gerhana bulan dan juga gerhana matahari, soalan ni jadi senang saja. Okey, sekarang kita tengok. Terdapat dua jenis gerhana, iaitu gerhana apa? Gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Senang saja. Okey. Bawah ni pula. Apakah dua sifat cahaya yang menyebabkan gerhana berlaku? Dah ada di dalam nota di atas. Yang sifat yang pertama ialah cahaya bergerak lurus. Yang kedua, cahaya
tidak boleh menembusi objek legak. Siap. Dah siap 2 soalan. Okey. Dan soalan seterusnya. Lukis dan labelkan kedudukan bulan, bumi dan matahari ketika gerhana bulan berlaku. Gerhana bulan. Formula dia mata, bumi, bulan. Lukis sajalah. Tapi nak lukis tu kamu kena hati-hati. Kenalah lukis. Contoh, kalau matahari dan bumi, siapa yang lagi besar? Matahari lagi besar kan? Jadi lukislah matahari tu besar. Bumi tu kecil sikit pada matahari. Dan bulan yang paling kecil sekali. Cikgu tengok, ada antara kamu yang lukis semua sama besar. Tak sesuai lah macam tu. Katakan, okey, jadi kita nak lukis matahari. Nanti awak lukis elok matahari yang besar sikit. Cikgu lukis kat sini memang nampak tak cantik lah. Okey, jadi ini matahari. Okey, lepas tu bumi. Bumi tengah. Okey, matahari, bumi. Besar sikit bumi. Bumi dan juga bulan. Mesti dalam keadaan sebaris. Seboleh-bolehnya sebaris. Jadi labelkanlah. Matahari ini, bumi ini, bulan. Dah siap. Siap. Okey, kalau awak nak lukis dia punya garis cahaya pun tak ada masalah. Lukis punya garis cahaya. Dan pastikan nak lukis garis cahaya tu, lukis lagi betul-betul. Besarkan sikit. Macam tu. Bagi nak menunjukkan bahawa kita nak nampak kekemasan tu. Gunakan pembaris. Cikgu tak ada pembaris kat sini. Cikgu lukis kat sini. Jadi nampaklah macam ni kan. Okey, awak gunakan pembaris. Jadi ini gerhana apa? Gerhana bulan. Fenomena ini berlaku pada waktu siang ke malam gerhana bulan? Gerhana bulan ialah pada waktu malam. Siap. Kan siap? Okey, seterusnya. Dia suruh lukis apa? Lukis dan labelkan. Lukis dan labelkan kedudukan bumi, bulan dan matahari ketika gerhana matahari pula berlaku. Gerhana matahari, formula dia mata, bumi. Sama juga. Matahari, bulan, bumi. Dia macam tu sikit. Dia punya garis cahaya dia. Garis cahaya dia bersilang macam itu. Nak lukis garis cahaya pun tak apa. Tak nak lukis pun tak apa. Tapi kalau nak lukis, kena lukis biar kemas. Cikgu. Jadi kat sini tulis matahari. Matahari. Ini bulan. Dan belakang ini bumi. Kena label. Tak perlu awak nak lukis matahari ataupun bumi, awak nak lukis dia punya air ke tanah dia ke, tak payah. Bila label macam ni, orang dah faham dah. Oh, itu matahari, itu bulan, itu bumi. Tapi saiznya tu kena menunjukkan matahari lebih besar daripada bumi, bumi lebih besar daripada bulan. Macam tu. Jangan tiba-tiba awak lukis bulan dengan bumi sama besar. Tak sesuai lah macam tu. Salah dari segi relatif size relatifnya. Okey. Jadi ini ialah gerhana matahari. Fenomena ini berlaku pada waktu siang. Okey. Sekarang kita tengok. Mengapakah gerhana bulan berlaku? Okey, gerhana bulan berlaku kerana siapa menghalang siapa? Gerhana bulan. Okey, sekarang kita tengok gerhana bulan. Okey, ni gerhana bulan. Siapa yang menghalang siapa ni? Yang tengah ni yang menghalang. Bumi menghalang. Menghalang apa? Cahaya matahari. Daripada sampai ke bulan.
Mengapakah gerhana matahari berlaku? Gerhana matahari berlaku kerana bulan pula dia balas dendam. Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Dia bukan halang matahari. Dia bukan halang matahari. Dia halang cahaya matahari. Oh, tak nampak. Dia halang cahaya matahari. Kalau halang matahari, matahari mana sampai ke bulan? Mana sampai ke bumi? Yang sampai ke bumi ialah cahaya matahari. Dah siap dah modul kita separuh. Okey, sekarang kita teruskan lagi. Tak apa, kita teruskan lagi. Kita jawab sampai habis. Okey, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul berpandukan rajah di bawah. Okey, ini gambar rajah dia. Okey, ini gerhana apa? Gerhana apa ni? Mata, bumi di tengah, bulan di belakang. Mata bumi ke? Mata bumi, bukan. Jadi ini ialah mata umi bulat. Jadi mata umi bulat ialah gerhana bulan. Ini gerhana bulan. Okey. Tengok, gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di antara matahari dengan bulan dalam satu garis lurus. Dia mesti sebut dalam satu garis lurus. Kalau tak garis lurus, dia tak jadi. Okey, gerhana bulan penuh berlaku apabila bulan berada di kedudukan mana? Ini bulan ni berada di kedudukan mana yang berlaku gerhana bulan penuh? Besarkan sikit. Tak dapat naik pula. Sekejap ya. Okey, berada pada kedudukan Q. Di sini ini cahaya matahari ni. Ini semua garis cahaya. Cahaya matahari lalu sini. Jadi bila bulan lindung dekat sini jadi gelap. Kawasan sini jadi gelap. Jadi di sini yang bumi betul-betul lindung dengan bayang-bayang dia ialah pada kedudukan Q lah. Pada kedudukan Q. Jadi jawapan dia kedudukan Q. Okey, seterusnya. Apabila bulan berada pada kedudukan P dan R, gerhana apa yang akan berlaku? P. Ini P dan juga R. Okey, kalau awak tengok dia masih lagi berada dalam garis cahaya. Cuma di sini dia tak terlalu gelap sangat. Dia hanya sebahagian saja yang gelap. Jadi bila bulan berada dalam R dan P, itu dinamakan gerhana separa. Boleh? Itu dinamakan gerhana separa. Okey, sekarang kita tengok soalan D pula. Dan habis dah. Gerhana bulan tidak berlaku. Dia tengok. Kita tengok. Gerhana bulan tidak berlaku ketika bulan berada pada kedudukan mana? Kedudukan mana? Gerhana bulan tidak berlaku. Gerhana bulan tidak berlaku kat mana? Jadi gerhana bulan tidak berlaku pada kedudukan S ni lah. Dia tidak berlaku pada kedudukan S. Kalau Q gerhana penuh, ni penuh. Ini gerhana separa, ini pun gerhana separa. Jadi luar daripada garis cahaya, contoh dekat sini, tak ada berlaku gerhana bulan. Di sini tiada berlaku gerhana bulan. Di sini tiada berlaku gerhana bulan. Jadi jawapan dia S. Kita boleh tulis kat bawah ni. S. Pada kedudukan S. Okey, soalan terakhir. Berikut adalah situasi yang berlaku di suatu kawasan.
Ketika gerhana bulan penuh berlaku, didapati bulan langsung tidak kelihatan. Gerhana bulan penuh berlaku, dapati bulan langsung tidak kelihatan. Berikan inference kamu. Okey, kerana apa? Kerana kerana cahaya matahari dilindungi oleh bumi. Sebab itulah waktu gerhana penuh, bulan langsung tidak kelihatan. Sebab tiada cahaya matahari yang nak dipantulkan oleh bulan. Bumi lindung. Cahaya matahari, contoh cahaya matahari tak sampai, bumi lindung. Jadi tak kena pada bulan. Jadi bulan tak dapat nak pantulkan cahaya lah. Bulan dia tak bercahaya, dia memantulkan cahaya matahari. Kalau ada cahaya matahari, adalah cahaya yang nak dipantulkan. Kalau tak ada cahaya matahari, bulan pun tidak dapat nak memantulkan cahayanya. Dah selesai perbincangan kita pada hari ini. Jadi itu saja. Dan sekiranya masih lagi ada kekeliruan dan ada yang awak tak faham, awak boleh WhatsApp cikgu secara peribadi, nak call cikgu pun boleh, tapi maklumkan dululah, cikgu bimbang takut cikgu tak ada pada waktu tu. Jadi awak boleh WhatsApp cikgu secara peribadi untuk bertanyakan soalan. Jadi sekian saja daripada cikgu. Hashtag jangan lupa stay safe, stay at home dan jaga SOP. Sampaikan salam kepada mak ayah awak di rumah. Bye-bye dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.